Senyum segar dalam Apa Khabar Malaysia. Jadi segar ke tak segar anda pagi ni, kami di studio ada banyak berita dan juga kisah menarik nak kita bawakan kepada anda. Saya Nur Salihah Azmi, hari ini bersama si dia. Saya nak guna nama siapa pula Okay. Saya Jina Ashraf Salim. Kemudian anda segar, memang saya pun pagi ni segar. Alhamdulillah cuaca pun cantik pagi ni. Tak hujan lebat. Tapi sebab sekarang ni musim di Malaysia ni waktu petang ni, kalau di Kuala Lumpur lah khususnya di Lembah Kelang, petang ni dah akan hujan. Jadi kita sentiasa berjaga-jaga dan kami akan bawakan laporan berkaitan tentang waktu ramalan cuaca di Malaysia ini. Kali ini kita nak tinjau dulu situasi yang berlaku di Malaysia. Buat masa ini kita terbang dahulu ke Sabah. Apa cerita yang di Sabah ni? Dan seperti biasa kita nak berkongsi dengan anda portal-portal di kisah di portalbernama.com dan kali ini kita nak berkongsi berkenaan tentang kes denggi yang berlaku di Sabah. Kabarnya kes denggi di Sabah meningkat dan kita tahulah sekarang ni cuaca dan situasi yang orang kata sekejap hujan, sekejap panas. Jadi ini adalah keadaan yang sesuai bila kita sebut tentang pembiakan nyamuk Aedes. Jadi berikutan dengan itu di Kota Kinabalu sebanyak 20 kawasan dikenal pasti sebagai lokasi yang dikatakan tengah panas ada kes denggi ini. Jadi seperti biasa kalau kita tahu waktu-waktu dan musim bila ada demam denggi ini, sentiasalah kita semak kawasan perumahan kita. Betul. Dan juga lakukan cuci tu 10 minit ke 15 minit ini, carilah masa juga ya Ashraf ya. Betul. Kalau boleh kat saya ada ubat nyamuk tu kan kita letak di dalam air tu. Jadi gunakan dan kadang-kadang ada jabatan pegawai daripada Jabatan Kesihatan datang ke rumah dibagikan ubat tu secara percuma je. Jadi gunakan, jangan simpan tak dalam stor. Kita buat jadi macam stok dekat rumah kita supaya bila anda nak gunakan itu kita ada. Jadi yang seperti biasa kalau kita tahu pembiakan nyamuk Aedes inilah yang menyebabkan seluruh lokaliti ataupun kawasan rumah kita ni mungkin affected dengan demam denggi ni. Ashraf, jaga-jaga tau. Saya perlu berjaga-jaga dan anda juga perlu berjaga-jaga. Dan seterusnya kita beralih kepada satu projek di Kelantan ini berkaitan tentang projek yang dikenali sebagai PLSB ataupun nama panjangnya dikenali sebagai Projek Pembangunan Lembangan Sungai Bersepadu PLSB di Sungai Golok fasa 1. Ketika ini sudah diharapkan akan dapat memberikan sinar barulah kepada penduduk-penduduk sana kerana di sana sering kali berlaku banjir. Jadi melalui daripada projek ini dapat membantu mengurangkan kepada impak banjir. Walaupun bagaimanapun sekarang ini dalam projek fasa pertama ini kajian impak sedang pun dijalankan oleh pihak kementerian terlibat dan menurut daripada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim iaitu Nik Nazmi Nik Ahmad, JPS yang merupakan jabatan yang bertanggungjawab melaksanakan projek ini telah melaksanakan pelarasan terhadap projek PLBS di Sungai Golok fasa 1 ini yang sedang dalam pembinaan dan mengurangkan impak banjir terhadap kawasan sekitarnya. Ini sangat penting bagi mereka kerana kalau tidak setiap tahun lah, kadang-kadang setahun 2 kali kawasan di sana akan terkena kejadian banjir dan kaedah yang terbaik dilakukan adalah melakukan projek tebatan banjir yang diharapkan memberikan kesan positif kepada penduduk di kawasan sekitarnya. Ya, baik. Dan juga bila kita sebut tentang pelarasan projek ini, kabarnya penduduk kampung juga memberi sokongan. Tetapi kalau memberi sokongan pun bila ada juga komplikasi seperti ini, pastinya perlukan penyelesaian dan orang kata perjalanan yang terbaik supaya dapat maju ke hadapan. Projek ini dapat dilakukan dengan baik di masa hadapan. Itu projek berkaitan tentang tebatan banjir, iaitu tentang lembangan sungai bersepadu ini. Kemudian kita meraih tentang projek-projek sakit. Projek sakit pula pagi-pagi ni. Projek pun ada juga kan. Bukan kita saja yang sakit, projek pun boleh dikatakan sebagai sakit apabila suatu projek itu tidak dapat disempurnakan berdasarkan kepada jua asal. Dan mereka ni akan kawasan ini dikategorikan sebagai projek sakit yang mana mendapat perhatian daripada pihak bertanggungjawab melalui menterinya iaitu Datuk Seri Alexander Nathalinggi melihatkan kepada 25 projek KKR di Semenanjung diklasifikasikan sebagai sakit. Dalam keadaan projek sakit ini banyak perkara untuk perlu dilihat kerana ia melibatkan kos dan juga kontraktor-kontraktor. Maka pihak yang bertanggungjawab di bawah Kementerian Kerja Raya akan melihat secara lebih menyeluruh tentang perkara ini dan mencari jalan penyelesaian bagi memastikan projek ini dapat disempurnakan dengan sebaiknya. Dan projek ini juga perlu dilihat daripada pelbagai sudut dan juga perspektif kerana ia melibatkan banyak-banyak pihak dan kesemua ini perlu mendapatkan perhatian segera sebab bila projek sakit ini tidak disempurnakan, masalah paling utama apabila kawasan itu terbengkalai dan ia boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Sebagai contoh paling kecil lagi kita nampak seperti inilah pembiakan nyamuk dan juga berlakunya wabak denggi ni. Ya, dan kita dah bercakap tadi tentang situasi bila hujan saja, pastinya juga sekarang ni waktu-waktu kes demam tinggi yang semakin meningkat dan itu berkaitan tentang projek sakit dan pasti kita tahu kementerian yang berkenaan juga akan lakukan usaha
yang terbaik untuk meneruskan projek ini supaya dilakukan lebih baik di masa akan datang. Itu berkaitan tentang di Malaysia, kisah-kisah. sekitar Malaysia. Nanti kita ada satu berita terbaru yang kami akan bawa kepada anda berkaitan tentang situasi yang berlaku di Turki. Semua itu akan dibawakan oleh rakan penyampai dari Bilik Berita dan kita terus saksikan ramalan cuaca dan juga dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. 2 minggu selepas dilanda gempa bumi lebih 7 magnitud, Turki sekali lagi digemparkan dengan gegaran kuat pada 1.4 minit pagi tadi, 8.30 pagi malam waktu tempatan. Gempa bumi bermagnitud 6.3 skala Richter itu berlaku pada jarak 114 km tenggara dari Adana, Turki di kedalaman 58 km. Jabatan Meteorologi atau Met Malaysia bagaimanapun melaporkan kejadian berkenaan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Pusat Seismologi Mediterranean Eropah EMSC melaporkan gempa berpusat berhampiran bandar Antakya di selatan Turki dan dirasai di Syria, Mesir dan Lubnan. Ia melanda pada kedalaman hanya 2 km dan berpotensi menyebabkan kesan lebih besar di paras bumi. Agensi Bencana Turki pula melaporkan gempa bumi dengan magnitud 5.8 menyusul beberapa minit kemudian di Hatay, 2 minggu selepas siri gempa bumi yang melanda wilayah itu. Pada 6 Februari lalu, gempa bermagnitud 7.7 dan 7.6 yang berpusat di Kahraman Maras telah menjejaskan 10 wilayah iaitu Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Hatay, Gaziantep, Malatya, Kilis, Osmaniye, Al-Azik dan Sanliufa. Lebih 13 juta penduduk terjejas dan beberapa negara di rantau itu termasuk Syria dan Lubnan turut merasai gegaran kuat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menerima kunjungan hormat daripada ketua-ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal memulakan tugasan baharu di negara penempatan masing-masing kelak. Beliau menerusi hantaran di media sosial berkata antara perkara dibincangkan ialah mempergiat usaha menarik pelaburan asing yang berkualiti ke Malaysia. Perdana Menteri turut berkongsikan hala tuju dasar luar Malaysia yang berteraskan konsep Malaysia Madani dalam mendepani cabaran semasa dan melangkah jauh lebih maju ke hadapan. Beliau juga mengucapkan selamat maju jaya kepada mereka dan berharap nama Malaysia dapat dibawa ke tahap lebih baik. Kementerian Pengangkutan mengharapkan peruntukan tinggi dalam pembentangan belanjawan 2023 nanti untuk penambahbaikan pengangkutan awam. Menterinya Anthony Loh Siu Fook berkata pihaknya akan memastikan pengurusan baik untuk bajet yang bakal diterima bagi mengoptimumkan keselesaan rakyat terutama mereka yang bergantung kepada perkhidmatan itu. Katanya bukan sahaja mutu perkhidmatan pengangkutan awam di Semenanjung akan diberi perhatian, tetapi juga di Sarawak dan Sabah dengan tumpuan merangkumi pengangkutan darat dan udara. Dalam masa sama, beliau turut mengharapkan kerjasama daripada kerajaan negeri, terutama bagi negeri yang mempunyai kerjasama sedia ada dengan kerajaan persekutuan dalam konteks penyediaan pengangkutan awam. Perkara-perkara yang perlu kita pastikan supaya rakyat ataupun penumpang yang menggunakan pengangkutan awam ini menyenangkan mereka. Itu sesuatu yang perlu kita lihat daripada pelbagai aspek. Daripada aspek ticketing, aspek perkhidmatan, dia punya last mile dan first mile dan sebagainya. Kesambungan ke rumah mereka dan juga ke destinasi kerja mereka. Itu semua merangkumi apa yang perlu kita tambah baik. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual dalam program wawancara naratif khas bertajuk Transformasi Pengangkutan Negara.
Jenazah mendiang Komando Lance Corporal Adrin Baitim yang lemas ketika menjalani latihan menyelam di Pulau Undan, Melaka selamat tiba di lapangan terbang Sandakan pada 9.25 malam tadi. Jenazah diterbangkan dari Pangkalan Tentera Udara Subang menggunakan pesawat Hercules C-130 Tentera Udara Diraja Malaysia yang bertolak pada 5.30 petang. Jenazah kemudiannya dibawa pulang ke kampung halaman di Kampung Maliau Tongot bagi urusan pengebumian. Pada 7 Februari lepas, Adrian yang merupakan anggota tentera darat daripada Grup Gerak Khas GGK dilaporkan hilang ketika menjalani latihan menyelam di 0.7 Batu Nautika, Barat Daya Pulau Undan. Mendiang dikatakan hilang ketika latihan eksersis pari harimau iaitu kursus juruselam bersama 6 pegawai dan 37 peserta dari Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak Sungai Udang, Melaka sebelum mayatnya ditemukan orang ramai dalam keadaan terdampar dan lengkap berpakaian sut penyelam di Pantai Bakau, Tanjung Sepat, Selangor 10.15 pagi semalam. Old Town White Coffee akan memperkenalkan 3 jenis menu rahmah antara harga RM4.50 dan RM5 di semua cawangannya di seluruh negara bermula Khamis ini. Ketua Pegawai Pembangunan Kopitiam Asia Pasifik Derek Yeo berkata, dalam usaha menjayakan menu itu banyak proses dilalui bagi mendapatkan resipi tepat, sihat serta bahan halal supaya boleh dihidangkan sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Kita telah menyahut saranan ini dari hari pertama. Kita nampak dalam berita ya yang kita ada satu inisiatif daripada KBDN untuk meringankan beban B40 terutamanya dalam kos sara hidup mereka. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program Apa Khabar Malaysia terbitan bernama TV semalam. Derek turut memberi jaminan penyediaan menu rahmah menggunakan kaedah sama dengan menu lain untuk memastikan kandungan khasiat makanan yang dihidangkan tetap dijaga walaupun harganya lebih murah. Sebab itu kita mengambil masa untuk membina, mencipta menu ramah yang betul-betul ramah, yang betul-betul still sihat dan boleh dihidangkan untuk semua lapisan masyarakat kita. Menurutnya, Old Town White Coffee juga akan memperkenalkan menu lebih sihat bermula tahun ini dengan melancarkan hidangan berasaskan tumbuh-tumbuhan yang kaya dengan protein dan serat bagi memenuhi permintaan mereka yang pentingkan kesihatan. Baik, sekian dari Belit Berita. Salam Malaysia Madani. Salam hormat. Baik, apa khabar Malaysia? Kembali semula. Ni saya tengah semak-semak sikit. Saya punya Rotex. Cukai jalan. Sekarang tak payah dah. Tanpa tak payah dah. Mulai pada 10 Februari lepas dah tak payah. Pakai telefon saja. Telefon saja. Saya menerusi aplikasi MyJPJ. Tapi saya Alhamdulillah antara yang sempat masa memulakan ada sikit masalah kan. Maksudnya tak ramai yang boleh masuk dalam satu masa. Tapi saya berjaya lah awal tu kan. Dan memang rasa macam okey, memudahkan. Cuma banyak persoalan-persoalan yang kita macam bertanya, boleh ke? Kalau orang tak ada telefon ni macam mana, adakah masih lagi diterima, dan persoalan tu masih lagi ada yang a bit confused, keliru sikit lah kan. Dengan dalam orang kata satu aplikasi saja banyak juga semakan yang anda boleh lakukan ya. Pasti baru-baru ni pun saya tengok ramai juga yang dah buat video secara official, siap cabut lagi orang kata apa stiker tu. Aisyah salah satunya ke tak? Tak. Saya biarkan kekal di situ. Mungkin kalau saya renew perbaharui nanti masih lagi baru tu, masa tu boleh saya tak buat lah kan. Mungkin sebab hari ini kita bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, iaitu berkaitan dengan cukai jalan digital, suatu pencerahan, dan kita bersama dengan dua individu daripada Persatuan Wakil Takaful Am Muslim ataupun dikenali sebagai Perwatam. Yang dekat dengan saya ini iaitu Encik Syamim Ahmad dan juga di sebelahnya iaitu Puan Layyinah Abdul Muttalib. Assalamualaikum, selamat datang. Selamat datang ke studio kita. Terima kasih banyak. Dah download ada? Dah ada? Dah ada. Okey. Dah ada. Soal cemas kan. Saja je kita tahu dulu kan. Macam berapa pagi ni kan. Baik, kita nak memahami dahulu berkaitan tentang perkara ini. Bercakap soal Rotex digital, cukai jalan secara digital. Mungkin ramai yang masih lagi tidak tahu tentang khabar berita ini. Di permulaan ini saya nak bertanya dahulu dengan bendaharinya, iaitu Encik Syamim daripada Perwatam ini. Yang mungkin sikitlah saya nak perkenalkan sikit Perwatam ni. Saya fahami mereka adalah Persatuan Wakil Takaful Am
Muslim di Malaysia, dan mana ahli-ahlinya terdiri daripada wakil Takaful Am berhubung secara langsung dengan masyarakat berkaitan dengan isu berkaitan tentang insurans road tax ataupun insurans cukai jalan, insurans dan juga cukai jalan. Okey, tadi cakap soal road tax digital kan. Saya sebab saya milenial kan. Saya tahu lah digital tu apa kan. Kan. Okey, mungkin boleh kongsikan dulu berkaitan tentang insurans ataupun road tax digital ini yang baru saja diperkenalkan oleh negara kita. Right. So pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Apa Khabar Malaysia kerana menjemput Perwatam hari ini, dan untuk penonton di rumah, Cik Ashraf dan juga Cik Saleha. Okey, so road tax digital ni adalah e-road tax ataupun ELKM, di mana kerajaan memberi salah satu option tambahan kepada pengguna. So bila mana sekarang ni mereka memberi pilihan kepada pengguna untuk menunjukkan road tax digital melalui aplikasi MyJPJ. So, itu adalah pilihan tambahan saja, tetapi untuk road tax sedia ada ataupun fizikal tu masih lagi dibenarkan. Masih lagi dibenarkan. So kita ada dua pilihan lah. So makna kata, senang katalah, sekarang ni kalau anda tak nak pamer road tax tu di kenderaan ataupun tak nak tunjukkan, so anda perlu tunjukkan melalui peranti telefon. Itu penjelasan yang awal. Kita berbalik kepada Puan Laina. Jadi kita nak tahu juga mengapa wujudnya dasar pelaksanaan road tax secara digital ini. Dia macam ni. Pernah viral beberapa video kan, aduan orang awam mengatakan kualiti kertas road tax itu sendiri. Ada yang mudah, yang susah koyak, yang tercabut, yang pudar dan sebagainya. Jadi di hantaran Facebook Anthony Loke pada Januari lalu, dia kata dia akan membuat dia mengambil seriuslah aduan rakyat ni dan akan buat satu perubahan besar. Dan pada 10 hari bulan pengumuman ini dibuat. Pelaksanaan dasar barulah yang mana menggantikan Akta JPJ 333 yang mengatakan road tax ni ataupun cukai jalan ni perlu ditampal, dipamerkan di kenderaan, yang mana semenjak bermula 10 Februari tak perlu lagi ada pilihan nak pamer. Ada bentuk option. Hanya pilihan saja. Maknanya perubahan ini dilakukan secara berperingkat. Yang mana akta yang lama dengan kelulusan ataupun kuasa menteri sendiri, MOT sendiri boleh membatalkan akta yang lama dan menggantikan akta yang baru. So asbab daripada video viral aduan rakyat Malaysia, kerajaan ambil seriuslah tentang kualiti kertas road tax itu dan menukarkan kepada digital. Okey, baik, ini menarik disebabkan kerana aduan daripada orang ramai. Saya kira ini tidak akan segera dan sangat segera diambil, dan perubahan itu dilakukan dengan segera oleh pihak kementerian yang bertanggungjawab. Di peringkat daripada persatuan sendiri ataupun persatuan daripada Perwatam ini, sudah lama kita bersama dengan secara fizikal. Adakah Perwatam menyambut baik pembaharuan transformasi seperti ini yang dilakukan? Sejujurnya lah, bila mana Menteri Pengangkutan membuat pengumuman tu, kami di dalam industri sangat terkejut dengan pengumuman ni. Sebab kami tidak bersedia ataupun tidak mendapat pencerahan awal lah. Tetapi kami menyambut baik pendigitalan road tax ni, sebab kami faham perkara ini dibuat adalah untuk menambah baik ataupun menyelesaikan aduan-aduan rakyat berkenaan dengan isu digital road tax. Dan dalam masa sama juga, dalam 10 hari selepas pengumuman ini dibuat, kami terima pelbagai reaksi daripada masyarakat, dan ada isu-isu ini hangat diperkatakan. Dan saya faham dan ada masyarakat yang menerima baik perkara itu positif, dan ada juga yang menerima sebaliknya lah. Of course lah, perkara baru kan. So ada yang menerima, ada juga yang menolak. Tetapi kami di pihak Perwatam, kami stand with the government, kami terima pendigitalan road tax tu. Baik, dan bila kita tahu pengumuman ni adalah juga secara mengejut dan pastinya banyak juga pihak-pihak yang terlibat bila usaha ini dijalankan. Jadi kita nak tahu bagaimana pendapat, mungkin Puan Laina nak beri komen sikit, mungkin orang kata pihak-pihak yang terlibat ini bagaimana pendapat mereka ataupun sambutan mereka untuk usaha ini. Penerimaan ni kita ketiga pada 3 lapisan lah ya. Yang pertama, penguatkuasa JPJ sendiri yang bekerja di khidmat kaunter pelanggan Pada hari pengumuman dibuat, kami difahamkan yang mereka tidak dapat brief lebih awal tapi Anthony Loke sendiri pun mengatakan bahawasanya mereka tak nak tunggu sistem ni sempurna baru nak lancarkan maksudnya mereka dah lancarkan, mereka dah test seminggu awal dan sayangnya cuma ada kesilapan kat situ, kelemahan kat situlah mereka di kaunter khidmat pelanggan ni tak di brief awal, dan berlaku sistem down separuh hari pada hari tersebut. So bila kita tanya di kaunter, mereka pun tidak boleh jawab. Seterusnya di peringkat penguatkuasa selain JPJ, iaitu polis trafik dan
mereka pun tidak pasti device yang macam mana digunakan. Okay? Dan Anthony Loke pun ada mention yang mereka ada apps lain lah untuk penguatkuasa, untuk detect melalui nombor plate ataupun nombor IC. Jadi mungkin saya percaya lepas ni tak perlu pamer pun digital, sebabnya mereka dah ada alat untuk semak. Okay? Dan di peringkat rakyat sendiri, memang huru-hara sikit lah hari tu. Ya, kami ni pada hari kejadian tu yang berurusan secara terus dengan rakyat yang renewkan cukai ni, ramai salah faham. Mereka ingat tak perlu renew road tax. Sebenarnya wajib renew, tapi cuma ada pilihan sama ada nak pamer ataupun tidak, tetapi untuk kenderaan persendirian baru. Ini menarik dan saya ada soalan besar saya nak tanya, kerana mereka adalah individu yang secara langsung biasanya daripada ahli ataupun wakil-wakil takaful am Muslim ni, ataupun mereka yang terlibat dalam takaful am ini, mereka ini akan memperbarui dua perkara, iaitu road tax dan juga insurans. Lazimnya kalau kita datang kepada mereka, dua-dua ini dia akan in one lah sekali kan. Sekarang ini mungkin kerana belum lagi masuk fasa memperbaharui, mungkin macam ramai lagi, masih lagi tak banyak lagi nak memperbarui, dan selepas ini adakah ianya akan memberi kesan langsung kepada mereka yang menjalankan industri ini, kerana barangkali ada permintaan pula daripada rakyat lepas ni, lepas ni nak renew guna dalam sistem je lah, tak perlu lagi dah, maka secara tidak langsung ia akan memberi kesan ataupun tidak kepada mereka yang berada di industri ini. Bila mana perkara ini dibuat ataupun ni, so kami sebenarnya sebalik kami menyokong dan kami juga berharap sebenarnya supaya pihak kerajaan ataupun pihak ketiga tidak mengambil kesempatan terhadap aplikasi yang akan dijalankan, aplikasi MyJPJ lah. Sebab kita faham bila mana ada aplikasi itu, mungkin ada ruang-ruang yang boleh digunakan, atau antaranya fungsi-fungsi insurans. So kita risau perkara itu. Sebab saya faham di sebalik sekeping road tax, cetakan road tax tu ada rantaian pekerjaan yang terlibat dalam tu. So bila mana ada perkara itu dibuat, dia akan mengganggu sedikit ekosistem lah. So kita faham kerajaan nak mengurangkan beban rakyat, tetapi bila pendigitalan ini tidak dibuat dengan baik ataupun tidak dirangka dengan baik, so mungkin ada orang-orang yang akan terjejas pendapatannya. Saya tambah sikit. Sebenarnya tujuan road tax cukai jalan ni sebenarnya bukanlah untuk, sebenarnya cukai jalan ni bagi memenuhi Akta JPJ mengatakan nak bawa kenderaan atas jalan kena ada cukai, baru dibenarkan. Anda boleh bawa kalau tak ada cukai, tapi boleh disaman. Tapi sebenarnya road tax tu satu isu lain, insurans adalah satu isu lain. Dan saya nak tambah info, road tax tu sebenarnya adalah untuk mengesahkan polisi insurans. Kalau anda ada insurans tapi tak ada cukai jalan, ia akan agak tidak lancar proses claim insurans tu. Dia ada satu-satu kriteria yang tidak dipenuhi lah. Jadi instead of kita renew cukai jalan, nak elak disaman, kita juga kena fikir cukai jalan tu adalah dia complete set dengan insurans untuk proses claim in future lah. Saya nak tambah sikit. Sebenarnya orang sangat memandang road tax penting lah, tapi dia terlepas pandangan insurans tu. Kenapa penting juga insurans tu kan? So insurans sebenarnya dia adalah untuk melindungi sebenarnya kenderaan tu sekiranya berlaku musibah-musibah yang tidak diingini lah. Saya bagi contoh, sekiranya berlaku kecurian kepada kenderaan tu, kebakaran ataupun kemalangan. So pihak insurans lah yang akan menanggung kos-kos tu. Tetapi jika tak ada, so pengguna kenderaan tu je yang akan menanggung kos yang mungkin makan ribuan ringgit ataupun mungkin cecah ratusan ribu ringgit, bergantung pada kenderaan tu. Baik. Yang penting kita kena jelas juga tujuan kita nak renew road tax dan juga renew insurans juga. Banyak lagi kita nak bincangkan berkaitan perkara ini. Lepas saya nak melihat tentang bagaimanakah masa depan bagi cukai jalan secara digital yang telah pun diperkenalkan. Kita buat perbanding beza dengan beberapa negara-negara lain, semuanya dalam Apa Khabar Malaysia. Kembali selepas ini. Hai, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap tentang cukai jalan digital, sedikit pencerahan permulaannya. Tapi saya rasa bagi saya memang memilih untuk cukai jalan digital. Sebab bila saya nak letak yang stiker tu pun memang ambil masa juga. Saya faham sangat, terutamanya dengan wanita seperti ini. Slow je cakapnya. Tidak ada berkaitan dengan gender. Tidak ada, sama saja kita perempuan. Baik, kita nak sambung berkaitan tentang perkara ini bersama dengan dua individu dari pada Perwatam. Okey, tadi kita dah bercakap berkaitan tentang bagaimana pandangan awal berkaitan tentang perkara ini. Saya nak melihat kepada secara lebih besar, adakah cukai ataupun cukai jalan digital ni adalah sesuatu yang baru di dunia, ataupun sebenarnya negara-negara lain ni dah memang lama mau aplikasi kita je mungkin baru nak buat kan? Betul. Saya nak bagi pandangan sikit sebab saya belajar di United Kingdom. Sebenarnya di sana memang clean dia punya ni. So dia memang tak menggunakan road tax lah.
Okay, tapi everything tak silap saya lah. Maafkan kalau saya salah. Everything is on digital. So once you renew insurance, the automatic Roadtex tu akan print lah di dalam aplikasi kan. Okay, so means you memang tak perlu kan. So sama juga dengan Eropah lain. So mereka menyambut benda ni, saya rasa mereka menggunakan case study daripada negara luar untuk implementkan benda ni. Tetapi bila mana dia implementkan di Malaysia, kita nampak benda ni adalah perkara yang baru dan kita faham di Malaysia ada golongan yang celik IT dan juga buta IT kan, mungkin okay. So benda ni mungkin susah nak terima pada peringkat awal, dan macam kita beritahu lah, even kita tampal pun kita boleh terlupa tarikh expired ni, sedangkan kalau kita tak tampal kan, digital kan, so sangat impact dia sangat tinggi bila mana kita terlupa untuk renew Roadtex ataupun insurans. Once contoh you terlupa dan esoknya berlaku kemalangan ataupun mungkin kereta you total loss, okay, impact sangat besar. If you ada loan, you terpaksa menanggung kos tu. Okay, sangat penting. So dalam masa pendigitalan Roadtex ni dibuat, saya rasa instead of that, saya rasa Minister of Transportation atau Menteri perlu tambah baik sedikit sebanyaklah aplikasi itu. Contohnya meletakkan notifikasi bila notifikasi lah, mungkin Cian bagi tahu seminggu awal tu kan, ting, bagi tahu tak anda lagi seminggu lagi. Dengan syarat jangan letakkan fungsi untuk renew insurans dalam tu. Itu ada persyarat lagi kat situ ya. Sangat penting. Sangat penting. Okey, baik. Itu pencerahan berkenaan tentang juga, tapi saya pastinya ada juga pro and cons bila adanya suatu pelaksanaan yang baru. Usaha ni kita tahu satu usaha yang baik, tapi nak tanya juga komen apa mungkin kelemahan ataupun kebaikan di antara pelaksanaan ini. Okey, pertama sekali kita lihat pada isu klon kereta. Bagaimana kerajaan nak menyekat digital ni, Roadtex digital ni dari segi masalah yang timbul kemudian klon digital. Sebab dulu pamer pun kereta boleh diklonkan. Kertas pun boleh diklonkan. Apatah lagi sekarang bila Anthony Loke kata boleh print screen, sebarkan dalam grup WhatsApp kan. Contoh keluarga, kereta keluarga kan. Kalau dikata boleh tak dalam grup keluarga, so siapa boleh tunjuk. So di manakah bagaimana kerajaan nak atasi klon di kemudian hari, sedangkan digital tu boleh diedarkan, boleh di print screen dan sebagainya. Yang kedua, isu tentang kebocoran data lah. Minggu lepas dalam parlimen, menteri kita, bekas menteri kita Wee Ka Siong, dia kata benda ni sepatutnya dia dah implement masa zaman dia, tapi dia tak buat kerana jaga data. Tapi sehari selepas pengumuman Anthony Loke tu, menteri multimedia dan digital Fahmi Fadzil ada mention yang tahap keselamatan aplikasi JPG itu adalah di tahap yang maksima. Katanya lah mereka telah memastikan keselamatan tu terjaga sebelum aplikasi itu dilancarkan tapi kebocoran data tu sangat penting sebab dia ada nombor plate kita, model kenderaan kita, dia ada nombor IC kita, alamat kita pun ada Jadi bagaimana kerajaan nak menyekang ini kemudian hari, dan aplikasi ini pun dikatakan menggunakan in-house JPG sendiri, bukan outsource, bukannya vendor luar dan sebagainya lah. Jadi bagaimana JPG sendiri di pihak IT untuk mengawal keselamatan data kita lah ini soalan tambahan yang paling penting juga bila kita berhadapan dengan sekatan jalan raya. Biasa bila polis tahan, okey, kita tengok je ke atas tu, stiker tu dah ada. Sekarang bagaimana keadaannya? Menukarkan ataupun memudahkan lagi? Katanya Anthony Loke kata mereka telah bersedia dengan aplikasi untuk penguat kuasa. Dan mulai smartphone saja. Katanya ada yang kata device, ada yang kata smartphone saja. Tapi kita nak apa-apa pun apa-apa device, apa software you letakkan mestilah memudahkan rakyat Janganlah nanti dekat situlah kita punya mobile data pun off. Penguat kuasa pun elok nanti. Sebab biasa sekatan jalan ni dia akan macam menyebabkan jam trafik tau. Jadi saya risau mungkin lagi panjang. Itu yang saya risau. Ini adalah salah satu. Saya face sendiri minggu lepas sekatan jalan raya. Saya cabut, saya kata saya dah cabut saya cabut, dia masih lagi minta. So sepatutnya diorang bolehlah detect terus masuk nombor plate. So sepatutnya perkara tu boleh dielakkan lah. Sekatanya nak buat digital, so seharusnya everything is ready dahulu. Betul. Baik, ini satu perkara yang perlu dilihat, dan dalam masa sama juga kita nak melihat bagaimana impak dasar kepada digital Roadtex ni dan juga kepada pemain industri sendiri berkaitan dasar telah pun laksanakan ini. Right, saya nak enhance sikit 60 hingga 70% pengguna di Malaysia masih lagi menggunakan orang tengah ataupun khidmat agensi profesional dalam membawahi cukai jalan dan insurans lah. So saya nak beritahu kat sini, kami juga adalah membantu kerajaan dalam mengutip cukai melalui cukai jalan. So kami penyumbang juga adalah penyumbang kepada pendapatan negara, di mana kami juga pembayar cukai. So bila mana perkara ini dibuat dan tidak diperhalusi dengan baik, ianya akan sedikit sebanyak akan memberi impak. Bukan saja kepada pendapatan kami, juga pendapatan negara. Sebab kami juga pembayar cukai So perkara-perkara ini harus diperhalusi dengan baik lah. Seperti saya beritahu tadi, di setiap proses tu ada orang-orang yang individu yang terlibat dalam tu. Bukan kita nak kata apa, tapi
untuk kita menjaga ataupun pendapatan negara, perkara-perkara itu harus diperusilah. Saya rasa. Okay. Ini satu pencerahan cukup jelas bagaimana untuk memastikan semua pemain industri yang berada itu kita jaga, dan kita nak merangkumkan sedikit daripada Puan sendiri, harapan perwatam sendiri berkaitan tentang industri ini, dan juga bagaimana dasar-dasar baru kan, harapan pasti akan dasar baru, dan harapan itu bagaimana? Ya, besar harapan kami di Perwatam, yang mana kami ni sebelum ni agensi profesional yang membantu mengutip cukai untuk kerajaan, ya, bukan sikit, jutaan ringgit, ratusan juta, ya, yang dikutip melalui agensi macam kami. Dan kami nak minta selepas ini, jika ada penambahbaikan ataupun orang kata perubahan yang kerajaan nak buat, datanglah berjumpa dengan real player dalam industri supaya tahu, supaya apa keputusan yang kerajaan buat ni dia seimbang antara rakyat dan juga kerajaan sendiri. Sebabnya peniaga juga rakyat, rakyat pun rakyat juga, ya. Jadi dia ada rantaian bisnes yang mana kami ni, saya ulang sekali lagi, pembayar cukai juga pada kerajaan. Jadi apa jadi pada industri kami, tapi kami menyambut baik perubahan yang dibuat ni, ya. Cuma ada perkara yang mungkin masih belum terlambat. Menteri kita Anthony Loke untuk datang berjumpa dengan persatuan untuk berbincang, ya, mengadakan diskusi untuk orang kata lebih baik, supaya no one left behind, ya. Kita tak nak siapa-siapa pun terlepas tertinggal di belakang, ya. Dari segi orang kata kita ni pemudah cara pengutip cukai kerajaan, tiba-tiba implementasi ni secara drastik ada impaknya pada kami lah. Besar harapan kami supaya lepas ni Menteri jumpa kami untuk berbincang dan sebagainya. InsyaAllah besar dia mereka sendiri tanggungjawab ni. Dan kita tahu mungkin pasti ini dasar pelaksanaan usaha-usaha yang baru, pasti ada juga penambahbaikan yang boleh lagi dilakukan. Mereka ni sangat penting kerana kita macam sibuk bekerja, lupa kan, selalu kita macam just by phone call, kita tak tolong selesaikan semua. Semua nak cepat, nak senang. Kita banyak lagi urusan lain nak uruskan. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya, wakil daripada Takaful Persatuan Wakil Takaful Malaysia Muslim Perwatam, iaitu Puan Syamim Ahmad dan juga Encik Syamim Ahmad dan juga Puan Ailina Abdul Muttalib atas perkongsian ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak bersama dengan laporan daripada wartawan bernama Pulau Pinang ni tentang kembali ke sekolah. Walaupun sekarang baru nak bermula cuti sekolah, tapi masa cuti sekolah inilah mereka ini akan menguruskan banyak perkara selain bercuti, nak beli barang-barang baru kan. Ya, dan kita lepas tu kita nak juga tengok koresponden Perak back to back ni, dan jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Yayasan Amal, Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, mengagihkan bantuan persekolahan kepada 1,000 pelajar kurang berkemampuan menerusi program EduCare kembali ke sekolah 2023 tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Rozali Mohamud berkata, program tersebut diadakan bertujuan untuk meringankan beban keluarga dalam menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Setiap pelajar yang terlibat akan menerima voucher bernilai RM250, di mana mereka boleh menggunakan voucher itu untuk membeli barangan kelengkapan persekolahan seperti 2 pasang uniform sekolah, kasut sekolah, stokin, beg sekolah, alat tulis dan peralatan untuk ke sekolah, katanya. Beliau berkata, para pelajar dan ibu bapa diberi kemudahan untuk menggunakan voucher itu di 6 buah cawangan Maidin Wilayah Utara, iaitu Maidin Bertam, Maidin Penang Road, Maidin Bukit Jambul, Maidin Taman Saga, Maidin Parit Bunta serta Maidin Taman Batik. Tambahnya, sebanyak RM250,000 diperuntukkan bagi program ini yang melibatkan sebanyak 21 buah sekolah di negeri ini. Itu sahaja dari Pulau Pinang, kembali ke studio. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kerajaan Negeri Perak melantik seramai 286 ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT pada Khamis lepas dengan tempoh pelantikan berkuat kuasa hingga 15 Februari tahun depan. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, pelantikan itu telah diluluskan pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco pada Rabu lepas, dan baki 39 lagi ahli majlis PBT akan dicadangkan pada fasa 2 pelantikan. Katanya daripada 286 orang ahli majlis yang dilantik, seramai 215 adalah lelaki manakala 71 orang adalah wanita.
Datuk Seri Sarani berkata demikian pada sidang media program Mesra Hari Bertemu Pelanggan di Stadium Indra Mulia Ipoh di sini baru-baru ini. Beliau berkata cadangan pengisian kuota 325 ahli Majlis PBT pada tahun ini mengikut garis panduan pelantikan Ahli Majlis PBT Negeri Perak Darul Rizwan tahun 2023 yang antara lain menyebut calon mestilah berusia antara 18 hingga 65 tahun, sihat tubuh badan serta tidak mempunyai rekod jenayah atau tindakan tata tertib. Baik, itu sahaja laporan dari Biro Perak. Terima kasih. Rainy days may come and go, it splashes through the window. I can listen to the color, and with you it's getting better. Look around, it's subtle, it washed away the gloom. Though it's not ours to settle, let's get inside the room. It was the best time. The bells chime and I'm knocking at your door. Don't talk about the destiny. Okey, itu dia cukup meriah di studio kita hari ni. Kita ada haiwan peliharaan yang cukup comel. Saya excited sampai tukar tempat dengan dia ni. Tukar tempat tu dengan saya. Punyalah suka kepada burung ni. Tapi kalau nak cakap, kalau saya diberi pilihan antara haiwan yang mungkin kalau saya boleh bertukar tu kan, saya burunglah pilihan sebab rasa macam boleh terbang bebas dan berbahagia. Dia pergi mana-mana pun senang. Tak di jam. Kita tengok video tadi, dia punya colour tu macam feather dia boleh kembang tu. Alahai, comel sangat. Apa kita nak waste time lagi, kita nak kenalkan siapa kita punya kawan-kawan baru kat sini, Ashraf. Okey, kita ada 3 tetamu hari ini. Dua tetamu kecil molek di studio ketika ini. Saya perkenalkan dahulu tuannya iaitu Encik Shimir Ahmad Safawi dan juga 2 tetamu lain. Kita bersama dengan Rocky dan juga Haq. Betul? Betul. Mana satu Rocky yang di atas tu? Betul. Yang besar sikit. Yang satu lagi adalah Haq. Dua jantan betina. Ini jantan, ini betina. So dia nak tahu jantina dia, biasanya dia kena ada buat DNA test lah. By blade ataupun by feathers lah. Jadi Shimir nak tahu jugalah kan, susah ke tak kalau kita ni berniat nak jaga burung ataupun jadikan burung ni haiwan peliharaan kita? Dia tak susah. Dia kalau kita passion ataupun kita betul-betul into haiwan, boleh. Cuma parrot compare dengan haiwan lain, dia punya lifespan tu lama. So even parrot yang paling kecil pun dia boleh go until 30 tahun umur. Kalau betul jaga. Kalau ini kita tak tahulah, mungkin 70-60 tahun. Ini umurnya berapa? Ini baru je 4 tahun. Ini 3 tahun. So itu komitmen yang kita kena ada kalau kita bela parrots tu. Dia dah buang di situ ya sebenarnya. Ngam-ngam. Nakal. Nanti kita nak rotan sikit dia ni kan. Kita nak bercakap tentang ini adalah haiwan parrot atau burung. Bercakap soal burung ni, tak semua burung boleh kita jaga ataupun jadikan sebagai haiwan peliharaan. Kalau parrot ni dia perlu ada lesen ke tidak saya, kerana dia merupakan haiwan dilindungi. Jadi nak tanya berkata bagaimana prosedur sebenarnya untuk menjadikan burung seperti parrot ni, kakak tu ini sebagai salah satu daripada haiwan peliharaan? Okey, parrot ni dia ada banyak jenis. So dan banyak klasifikasi lah. Ada parrot yang betul-betul tak boleh bela. Disebabkan dia kira endangered ataupun dia dah kurang di habitat dia lah. So macam yang ada dengan saya ni, ini boleh bela. Dia ada keluar license. So license ni kita akan apply dengan perilitan lah. Perilitan negeri masing-masing. So kalau kita membeli ataupun kita adopt parrot, biasanya seller ataupun kedai akan yang sah akan keluarkan license sekali. So mudah di situlah. Alright. Nampak tadi Shimir pegang sesuatu tu, dia bagi betul. makan apa ni kepada so, Haq ni? Comel dia ni nak bagi dia orang behave ni, sebenarnya kita training dia orang. So cara nak training dia orang, kita kena ada reward di tangan. So ini saya guna almond lah. Favorite dia orang almond. So kalau macam saya makan almond ya, Ashraf. Okey, mahal tu. Almond ada macam-macam sebenarnya. Ikut apa dia suka lah. Jadi karakternya bagaimana, macam Haq ini bagaimana dan Rocky so semua jenis parrot kalau kita
kita bela ataupun based on kawan-kawan lah, even spesies yang sama pun karakter berbeza. Memang beza. Dia macam budak-budak. So macam ini lebih kepada hyperaktif gitulah. Dia kesana kesini kacau orang gitu kan. Macam ini lebih subtle, lebih relax. So dia based on karakter dia masa dia kecil, kita develop macam mana. So kebanyakan owner yang beli parrot ataupun adopt parrot, dia orang akan beli masa kecil. Terbang pergi. Beli masa kecil. Bila masa kecil ni kita boleh create karakter dia. Baik. Gitu. Okey, berkawan dengan Mak. Saya lihat secara VT ni macam ada satu perjumpaan, perkumpulan. Memang ramai ke sebenarnya yang menjadikan burung kakak tua sebagai pilihan burung mereka? Sebaik kena taktik saya. Okey. So kalau tengok dalam komuniti ni, sekarang dah alhamdulillah makin ramai sejak daripada PKP hari tu. So dulu kita start dari 2017, tak banyak. KL, Selangor je yang komuniti yang berkembang. So makin tahun, makin hari kita nampak setiap negeri dah ada komuniti masing-masing. So macam kita buat gathering semua ni kan, kita akan apply permit yang untuk buat gathering, buat event. Dan kita kumpulkanlah yang mana boleh datang. Kebanyakannya KL, Selangor. Nak buat event tu pula ada permit juga? Nak buat event pun kena apply lah untuk minta kebenaran daripada peritan juga. Sebab dia berkaitan dengan haiwan. Jadi kalau selain kita nampak di TV ataupun ada juga perjumpaan klub semua sebagainya ya. Betul. Kita nak melihat kepada feather yang dijaga dengan begitu bersih dan sebagainya. Jadi bagaimana dia punya macam mandikan dia ataupun penjagaannya? Okey, untuk dia ni burung parrot ni dia kena jaga dia punya diet. Dia kena variety of food. Maksudnya dia ada vitamin semua whatsoever. Supplement dia pun macam-macam. And then dia kalau boleh kita mandikan dia seminggu sekali lah at least. And then tak perlu macam ada shampoo semua, just air biasa pun dah cukup as long dia mandi dengan betul-betul lah. Betul basah dia dah mandi. Okey, tidak sesukar. Spesies yang ada sekarang ni adalah tu hak. Dia lari tu. Dia berjalan. Dia jaga budak lah, dia curious lah. Dan juga yang berada di atas ni ataupun dikenali sebagai Rocky, itu dia. adakah mereka kedua-duanya spesies yang sama? Okey, dalam spesies yang besar dipanggil makau. So diorang ni spesies yang sama tapi subspesies yang berbeza. So kalau tengok Rocky ni, dia spesies makau yang besar. Dan ini makau yang saiz sederhana. Dia makau ada 3 saiz, small, medium dengan large ni lah. Ini yang sederhana? Ini tak, ini besar. Ini sederhana. Hak sederhana. Hak yang sederhana. Okey, kalau bila berada dalam tempat yang ramai kan, ada tak seperti dia macam dia bercakap sebagaimana itu? Ada tak bagaimana keadaannya? Okey, dia burung ni bergantung kepada apa yang kita ajar dan berhitung spesies. Ada spesies yang boleh mimik memang exactly kita punya suara ataupun owner punya suara lah. So dia boleh mimik bunyi. Dia ni terbang pergi ke sana pergi sini. So dia ni pandai mimik. So biasa spesies macam spesies yang saya bawa ni lebih kepada kita orang train untuk free fly. Kalau nampak dalam komuniti kita fly dan balik. Kebanyakan burung parrot yang ekor panjang sesuai lah untuk buat fly. Macam ni lah. Yang penting dia terbang tapi kembali ya Ashraf, bukan terbang tak kembali. Okey, saya nak memahami macam mana mereka ini macam adakah memang telah dilatih daripada kecil tu untuk mengenali owner ataupun pemiliknya sehingga mereka kalau terbang tu datang kembali, sebab ialah macam burung-burung lain kan. Kalau lepas dia sangkar memang hilang teruslah kan. Betul. So macam saya cakap tadi, parrot ni kalau kita bela dari kecil, dia memang totally attached dengan kita, dia loyal, dia kenal kita. So that's why saya cakap bila kita dah bela parrot dari kecil, kita dah commit dengan dia. So tak boleh nak hand over ke orang ni, sebab untuk tukar owner ataupun tukar dia punya yang penjaga dia tu makan masa sikit. So tapi kesian untuk dia lah, sebab dia dah buka-buka mata ataupun dia yang jaga dia owner dia. So bila kita tukar tuan, dia ada juga perasaan sedih tu lah. So that's why kalau kita nak dapatkan karakter macam ni, bela dari kecil, train, belajar dari trainer-trainer ataupun orang-orang yang komuniti yang dah berjaya train burung diorang. So belajar dari situ. So dari situ kita guide sikit dari situ, insya-Allah boleh dapat karakter yang macam ni lah, yang boleh fly dan balik lah dengan selamat. Hak ni kita nampak karakternya macam manja lah dengan tuannya. Rocky di sana dia macam begitu, lihatlah saya. Jadi kalau Shimir train mereka ni berdua ni bagaimana? Ambil masa lama atau bagaimana? Saya train tak ambil masa. Saya 2 ekor ni saya tak buat sekali. Maksudnya yang datang dekat saya dulu hak. Saya train dia dulu sampai dia dah dan kemudian after few months baru Rocky ni datang. So baru saya train dia. So dia tak boleh train 2 ekor sekali. Kadang-kadang dia punya effectiveness of training tu kurang. Apa cabaran-cabarannya nak tahu juga? Cabaran dia satu, parrot ni bising lah. Tapi kita boleh train untuk tidak bising. Tapi cabaran kalau main free fly ni, risiko dia adalah hilang. So personally saya sendiri pun pernah hilang. Dia orang ni pun pernah hilang juga. Tapi dengan training yang cukup ataupun training yang banyak, dia orang insya-Allah kita boleh cari balik.
So macam dia ni attach dengan owner saja. So kalau dia hilang, dia akan tunggu kat mana-mana untuk kita pergi rescue. Contoh macam itulah. Tapi alhamdulillah rezeki saya masih dapat dengan dia orang. Masih bersama lagi selama 4 tahun ni. So harap berkekalan lah. Masih bersama selama 4 tahun ya, 4 tahun dah bersama mereka. Dan itu yang itu kalau hilang tu dia macam mesti yang melampau. Selain daripada kesayangan, ia juga menyebabkan kos. Jadi saya tanya jugalah berkaitan kos masa mula-mula nak melihara, adakah ianya melalui proses pembelian? Dan kalau melalui proses pembelian, range harga dia tu macam mana? Okey, pembelian mula-mula memang agak mahal, ada harga dia lah. Babi parrot ada banyak jenis. Ada yang jenis yang apa panggil, yang murah daripada harga RM500 sehingga ke RM1,000 lah. So bergantung pada kemampuan owner itu sendiri. Dia bukan sekadar beli je. Lepas tu apa kita nak buat? Maintenance tu kena jaga. Dia punya medical kena jaga. So tapi maintenance haiwan macam parrot ni tak mahal sebab dia makan apa yang kita makan. Buah, sayur, kacang-kacang, macam pasta, semua tu dia makan. And then dia ada spesifik pellet dia lah. Itu pun tak mahal sangat. So tak adalah semahal haiwan lain kalau saya nak dibandingkan lah. Betul. Okay. Kalau dalam tak bercakap kan? Ini tak bercakap sangat lah. Dia pernah lah elok tapi dia ikut. Tapi dia macam mesra tak dengan orang yang di atas sana Rocky tu? Okey. So untuk banyak dia ni aksi dia ni. So untuk dia nak overshadow saya. Dah ke sana ke sini ke sana sini. Okey. Untuk burung yang kita membuat train free fly ni, kita tak galakkan untuk beramah mesra dengan orang lain sebabkan dia free fly, dia bebas. Takut bila dia fly dia nampak orang yang dia biasa ramah ataupun karakter yang sama, dia pergi kat tu, orang tu tak tahu apa, bawa balik, jaga. So kesianlah kat owner. So that's why untuk yang free fly ataupun yang kita main bebas ni, biar kita prefer untuk attach one on one lah dengan owner. Demi keselamatan. Betul. Ya, demi keselamatan. Demi keselamatan. Okey, dan bila kita nampak dia aktif saja dan ada juga waktu ataupun tidak bila dia macam tak sihat ke, macam dah tak aktif sangat. Boleh, kita boleh dapat tahu. Kalau dia tak sihat, dia tak tunjuk sangat tanda dia, tapi antara tanda dia yang paling susah nak tengok najis lah. Sebab najis kita susah nak monitor, ada orang tak ada experience. Kalau contoh hari-hari dia bising, tiba-tiba senyap, itu tanda dia sakit. Hari-hari dia makan kuat, tiba-tiba tak makan 2-3 hari, itu tanda dia sakit lah. Tanda-tandanya. Okey, faham. Kenapa yang ni dah, yang tu memang dah geram sangat lah, macam dia dah buat hal dia sendiri. Nampak dia dah start dah bermula dah mencari permainan dia. Itu dia dah tak sabar nak turun ke macam mana? Dia nak rewards lah. So kalau saya buat tricks away, dia macam tu lah tricks dia. Okay, sedap. Okay, terima kasih. Dia bising dah tadi dah. Tapi nasib sebab daripada awal sebelum mula tu agak bising sikit, dia banyak bercakap kan. Okay, saya nak memahami juga berkaitan tentang pemain-pemain ataupun mereka yang menjadi penggemar di Malaysia ni. Adakah kita antara negara yang mempunyai masyarakat yang memang ramai yang menjadikan burung kakak tua sebagai pilihan haiwan peliharaan mereka? Okey, sekarang ni kita nampak dah makin ramai. So, macam saya cakap tadi, sebelum ni KL Selangor je kita nampak. Sekarang setiap negeri ada. Even Kelantan, Terengganu, Johor, Perlis pun dah ada. So, tapi nak bandingkan dengan negara yang jiran kita seperti Singapura, Indonesia dengan Thailand, dia orang lagi lama dan dia orang lagi ramai lah. Even paling negara yang kecil Singapura pun setiap distrik ada komuniti free fly parrot ni. So sampai dekat Indonesia pun kita tengok ada buat tournament, buat competition, buat cup, ada championship dia setiap tahun annual. Itu level yang lain lah untuk kita. Itu bercakap di luar negara. Jadi Cik Shimi ada juga ataupun terlibat dengan seperti pertandingan ke atau sebagainya seperti itu di Malaysia sendiri? Di Malaysia belum lagi. Sebab kita baru, kebanyakan komuniti kita hanya gather untuk socialize, kita kongsi ilmu, share dia punya info-info pasal parrot ni. Itu saja yang kita buat sekarang ni. So untuk competition belum lagi dan tidak tahu sama akan datang macam mana sebab kita tak tahu dia punya kita punya background macam mana, kita punya niat berbela burung untuk apa kan. Macam itulah kebanyakan je more tu funnya gathering lah, social. Nampaknya kita nak ambil alih jadi juri kamera. Dia jadi juri kamera kalau boleh dapat tadi dia asyik sibuk je dekat juri kamera tu. Dia curious sikit. Dia curious sikit. Come ni. Okey, panggil dia. Pergi ke Ashraf. Dia kenal tuan dia. Kalau saya dia tengok bukan tuan dia, ancaman dia. Saya. Okey, untuk masa depan pastinya ada perancangan-perancangan yang akan dilakukan oleh penggemar burung kakak tua ini. Mungkin ada event-event terbaru yang akan dilancarkan ataupun dilakukan. Okey. Kita orang in future kita ada target untuk buat satu event grand which is nak panggil Malaysia Wolf Record lah untuk buat kategori sebagai lepas burung paling banyak ke macam mana kan. And then tapi
yang akan datang ni minggu depan kita akan join event di Terengganu. Ya, event gathering juga. Itu event dah diluluskan oleh Peritan Terengganu. So dapat sokongan dari diorang. So alhamdulillah kita akan ke sana untuk support state Terengganu lah. So insya-Allah nanti in future lepas dah support diorang mungkin kita buat satu grand dekat KL Selangor ke yang lagi besar. Mana tahu kan. InsyaAllah. Comel je dua-duanya, Rocky dengan Hulk. Banyak perkongsian berkenaan tentang hobi nak berburu ni. Mungkin saya pun nak cari satu yang comel je. Kan? Kisah saya kan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Shimir Ahmad Safawi dan juga Hulk dan juga Rocky yang kedua-duanya menjadi tetamu kita. Nampaknya Hulk ni memang dia nak ambil alih tugas saya sebagai pengacara. Dan tadi dok kacau saya. Pergi dia kata. Kita tengok Rocky kan dia asyik pandang juga kita tu macam kenal je kan. Okey, baik, terima kasih kerana bersama dengan kami selama lebih kurang dalam 1 jam ini bersama dengan Apa Khabar Malaysia. Banyak lagi kami akan bawakan kepada anda sepanjang hari ini dan kita doakan juga apa yang sedang berlaku di Turki ketika ini akan sentiasa dipermudahkan urusan dan kita harapkan tidak akan ada lagi lah gempa-gempa yang seterusnya berlaku dan bagi mereka rakyat Malaysia yang berada di sana bagi proses untuk misi menyelamat kita doakan agar dipermudahkan dan dijalankan dengan lancar. Ya, dan kita menutup tirai program Khabar Malaysia hari ini dan pastinya hari ini cukup meriah bersama dengan rakan-rakan baru di studio kita hari ini. Saya Nur Salihah Azmi. Kalau anda ada sebarang respon, maklum balas, anda boleh email kepada kami di akmbernama.tv@gmail.com. Jom kita bersama dengan kita bagilah peluang a few minutes ni bagi mereka jadi host pula. Cepat, check out. Itu berat ke tak ke macam mana? Okey, kita cuba. Okey, dia okey kan? Wow, okey. Tak berat sangat kan? Tak okey ke? 1 kilo. Gigit dia, gigit. Sana. Kalau kita grip kuat sikit lah. Okey lah, kalau kita relax, dia akan relax lah.